Setiap usahawan mengimpikan kejayaan dalam mengatasi segala cabaran. Demi menyaksikan perniagaan mereka terus maju, Affinbank mendorong perniagaan anda maju ke hadapan dengan menawarkan perbankan tanpa batasan dan menyokong setiap matlamat perniagaan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dari saya Arizal Rahman, hos Jelajahi Wilayah PKS bersama Affinbank. Rancangan ini dibawakan oleh Affinbank sentiasa untuk anda. Ramai usahawan PKS di luar sana, terutama startup atau pemula, yang berada dalam keadaan yang kurang stabil dari segi kewangan, terumbang-ambing katanya. Tetapi mereka memiliki ilmu yang cukup, yang bagus dalam perniagaan. Cuma mereka tak tahu bagaimana untuk mendapatkan sumber kewangan yang mencukupi untuk meneruskan perniagaan mereka. Dan mereka juga tak tahu bagaimana untuk memulakannya dan mana agensi untuk mendapatkannya. Bersama saya hari ini adalah seorang pengasas bersama GFI Fintech. Saya nak ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana bersama kami, iaitu Cik Nur Ayu Johar. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan ke sesi bersama Affinbank. Okey, alright. Okey, Cik Nur Ayu, saya panggil Cik Ayu. Okey, Cik Ayu, boleh Cik Ayu terangkan sebenarnya kepada para penonton bagaimana sebenarnya GFI Fintech bermula dan jelaskan objektif utama sebenarnya GFI Fintech ini. Okey, terima kasih Cik Arizal. Untuk pengetahuan, GFI Fintech telah ditubuhkan pada September 2018 oleh pengasas utama Dr. Hani Zayun dan pengasas bersama iaitu saya sendiri dan seorang lagi pengasas bersama iaitu saudari Kok Manji. Okey, sebelum GFI Fintech ditubuhkan, sebenarnya pihak pasukan kami telah mempunyai pengalaman lebih 15 tahun dalam bidang behavioral analytics dan juga artificial intelligence dalam pelbagai industri, sama ada di dalam dan luar negara. Okey. So semenjak daripada penubuhan tersebut, kita menubuhkan GFI Fintech melalui misi perniagaan kami, dua misi utama, iaitu yang pertamanya adalah keterangkuman dan juga pemerkasaan kepada peminjam, dan yang keduanya adalah untuk menambah baikkan ataupun memaksimumkan keuntungan dan nilai kepada pemberi pinjaman, iaitu sama ada institusi kewangan ataupun institusi perbankan. GFI Fintech sebenarnya ditubuhkan, kalau saya boleh mengimbau kembali secara asal. Silakan. GFI Fintech ditubuhkan atas kesedaran kepada isu kewangan yang berlaku di Malaysia. Kita sedia maklum, kita tahu mengikut statistik Malaysia, sebanyak lebih kurang 2 juta dewasa rakyat Malaysia yang ditidakkan, atau senang saya kata being denied ataupun ditidakkan daripada menerima sebarang pinjaman daripada institusi kewangan ataupun institusi perbankan secara sah, disebabkan oleh mereka tidak mempunyai rekod kewangan official daripada pihak bank. Betul. Okey, so jadinya disebabkan perkara ini, mereka tidak diberi peluang, tidak dapat mengembangkan perniagaan sedia ada ataupun tidak dapat menambah baikkan tahap sosioekonomi mereka. Betul. Okey, so jadinya selain itu juga mengikut statistik pada tahun 2019, terdapat lebih kurang 80 juta ringgit Malaysia pinjaman ataupun pembiayaan balik yang tidak dibayar balik oleh peminjam sedia ada. Oh, banyak tu. Okey, so jadinya macam mana kita nak bantu keadaan yang berlaku sekarang? Apa yang kita buat adalah kita memperkenalkan satu alternatif penilaian kredit risiko supaya peminjam yang tidak diberikan peluang ini ataupun pihak bank yang mempunyai masalah tidak menerima pembayaran balik daripada peminjam dapat dibantu. Cik Ayu, ramai usahawan PKS sebenarnya masih memerlukan sokongan kewangan dan nasihat
sebenarnya berkenaan dengan kewangan, bagaimana untuk menguruskannya kan. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana dan di mana untuk mendapatkan khidmat nasihat ini. Jadi untuk memudahkan carakan perniagaan mereka untuk PKS ni, boleh Cik Ayu terangkan bagaimana GFI Fintech menilai usahawan-usahawan PKS yang layak untuk mendapat pinjaman bantuan kewangan daripada bank-bank ataupun agensi-agensi kewangan ni. GFI menilai usahawan-usahawan yang layak ini dengan melalui maklumat psikografik mereka. So setiap usahawan akan dinilai dari segi sifat dan personaliti mereka dalam dua komponen utama. Yang pertama iaitu kemampuan mereka untuk membayar balik pinjaman. Okey. Yang kedua, kesanggupan mereka untuk membayar balik pinjaman. So kita tengok dua aspek, mampu ataupun tak. Yang kedua, sanggup ataupun tidak. Sebab ada setengah orang mampu bayar tapi tak sanggup nak bayar balik. Betul. Okay. So jadinya yang pertama dari segi kemampuan membayar balik pinjaman, GFI menilai sifat dan personaliti usahawan dari segi ciri-ciri keusahawanan mereka. Adakah mereka mempunyai sifat-sifat untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya? Okey, jika mereka mempunyai sifat-sifat untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, kita tahu insya-Allah dengan bantuan yang diberikan oleh pihak institusi keuangan, mereka dapat mengembangkan perniagaan mereka dan dapat menjana lebih banyak pendapatan. Dari segi yang kedua pula, dari segi kesanggupan membayar balik pinjaman. Tadi dah ada duit kan? Betul. So sama ada sanggup atau tak untuk bayar balik. Okey. So yang kedua, kesanggupan membayar balik pinjaman, kita tengok dari segi tahap kepatuhan, sifat kepatuhan mereka dan juga sama ada mereka mampu mengikut peraturan yang ditetapkan, terutamanya ketika peraturan yang ditetapkan oleh pihak bank ataupun institusi keuangan untuk membayar balik pinjaman lah. Katalah contoh, institusi keuangan kata kena bayar balik sebelum 25 hari bulan setiap bulan. Sama ada mereka mampu ataupun tidak, sanggup ataupun tidak untuk mengikut peraturan yang ditetapkan. So secara kesimpulannya, GFI mengukur sifat-sifat tersebut dan ya, seperti yang saya terangkan awal tadi, so GFI ini boleh digunakan oleh pemberi pinjaman ataupun pembiayaan seperti bank atau commercial bank, bank pembangunan, koperasi ataupun peminjam pemberi pinjaman bukan bank untuk memberi pinjaman kepada individu-individu tadilah. So dia tak perlu dah nak risau kalau walaupun kita tak ada rekod kredit kewangan, tapi kita ada maklumat lain yang dapat memberi jaminan ataupun garanti kepada pihak pemberi pinjaman. Jadi adalah kriteria-kriterianya yang perlu diikuti oleh peminjam ataupun pemohon tersebut kan. Sebab kita memang dah buat secara saintifik dan mendalam apakah sifat-sifat yang perlu diukur ataupun dinilai dalam diri usahawan tersebut. Sebenarnya mudah, cuma kita ada kemahuan. Jika kita ada kemahuan, di situ ada jalan. InsyaAllah. Cik Ayu, tadi Cik Ayu ada mention tentang nilai-nilai keusahawanan yang baik kan. Boleh Cik Ayu terangkan lebih terperinci tentang apa sebenarnya nilai-nilai keusahawanan yang baik yang ditetapkan oleh pihak GFI Fintech? Okay, kalau nak kata ada banyak sebenarnya kita dari segi GFI Fintech menilai dari banyak sifat keusahawanan. I think lebih daripada 20 sifat manusia yang berkaitan dengan usahawan. Tapi apa yang saya boleh katakan adalah yang pertama adalah resilient ataupun sifat ketahanan untuk menjadi seorang usahawan. Untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, kita tak boleh mudah berputus asa. Betul. Okey, sebila menghadapi cabaran, kita kena terus maju ke depan untuk menghadapi cabaran tersebut. Yang kedua, antara faktor yang perlu dilihat adalah dari segi kemampuan untuk merancang kewangan. Sebab dalam GFI juga kami menilai dari segi sifat untuk membuat keputusan berkaitan dengan keuangan. So sifat berkaitan kewangan ni adalah salah satu sifat penting kepada usahawan, sebab tanpa, kalau dia tak tahu, maksudnya sifat yang berkaitan dengan macam mana nak buat simpanan, nak buat pembelanjaan, nak buat bajet. So benda-benda tu antara sifat utama yang perlu dilihat oleh seorang usahawan. Selain itu juga kemampuan dalam untuk berkomunikasi secara jelas dengan sama ada dengan pekerja ataupun dengan klien, bakal klien, dengan vendor. So semua tu adalah antara sifat yang perlu ada dalam diri usahawan. Selain daripada yang kedua tadi, pematuhan kepada
peraturan lah untuk bayar balik. Yes. Sebab itu yang akan dilihat oleh pihak bank kan. Kita dah dengar daripada Cik Ayu tadi tentang bagaimana GFI menilai usahawan-usahawan ini untuk mendapatkan bantuan kewangan daripada institusi kewangan atau bank kan. Tapi sebagai usahawan PKS ataupun PKS pemula ataupun startups ni, apakah yang langkah-langkah yang mereka perlu ambil untuk mendapatkan khidmat daripada GFI Fintech ni? Okey, untuk para usahawan pemula untuk boleh berhubung terus dengan pihak GFI Fintech sebab kami juga menawarkan perkhidmatan untuk mereka mengenal pasti sifat keusahawanan, sama ada mereka mempunyai sifat keusahawanan ataupun tidak, sama ada mereka mempunyai kemampuan untuk merancang keuangan dengan baik, dan juga sama ada dia boleh memimpin ataupun tidak syarikat yang telah dibuat. Boleh lawati laman web, laman sesawang kami di www.gfifintech.com ataupun boleh terus menulis email kepada pihak GFI Fintech melalui email info@gfifintech.com. So kami akan bantu, insya-Allah akan bantu sama-sama kepada usahawan pemula ini untuk menambah baik diri mereka. Selain daripada itu juga pihak GFI Fintech juga menawarkan produk lain, iaitu untuk membantu GFI Fintech terutama yang ingin mencari pekerja kan. So kita juga ada juga instrumen ataupun alat untuk mengenal pasti bagaimana nak dapat pekerja yang baik, ataupun bukan sekadar baik sebenarnya kalau dalam konteks usahawan pemula ni, sebab dia nak kena dapatkan seorang pekerja yang mempunyai daya ketahanan untuk berada di sektor pemula ataupun sektor perniagaan. Sebab kalau kita nak bandingkan sektor perniagaan dengan korporat adalah sesuatu yang jauh berbeza. So jadinya kita juga ada alat untuk mengenal pasti bagaimana untuk mendapatkan pekerja yang sesuai untuk bekerja di syarikat usahawan-usahawan pemula ini. GFI Fintech juga merupakan top 5 winner untuk Selangor Accelerator Program yang dianjurkan oleh SIDAT dan ditaja oleh Affinbank. Boleh Cik Ayu kongsikan pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang menyertai program tersebut? Okey, alhamdulillah. Pertamanya sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak SIDAT dan juga Affinbank sendiri atas tajaan untuk program tersebut. Saya rasa pengalaman yang sangat berharga kami perolehi sepanjang program SAP Selangor Accelerator Program tersebut adalah kami dapat membuat networking ataupun membuat jaringan bersama dengan usahawan pemula lain, dan juga program-program yang disusun oleh SAP sangat teratur, dan maklumat-maklumat yang diberikan oleh dikongsikan oleh individu-individu ataupun syarikat-syarikat korporat, organisasi kerajaan yang dibawa oleh pihak SAP sangat membantu kepada kami, pihak kami sebagai usahawan pemula untuk lebih menambah baikkan cara pengurusan dan juga terutamanya bagaimana untuk mendapatkan lebih dana dan geran daripada pihak kerajaan dan juga institusi perbankan yang menyediakan pinjaman. Alhamdulillah, saya rasa it's an exciting journey, pengalaman yang sangat berharga, dan terima kasih sekali lagi. Tahniah saya ucapkan kepada GFI Fintech kerana telah menjadi antara top 5 winner lah untuk program tersebut. Terima kasih. Ya, sememangnya tidak dinafikan dan telah terbukti bahawa Affinbank sentiasa memberikan tumpuan kepada kemampanan sesebuah perniagaan melalui pakej-pakej bantuan kewangan kepada usahawan-usahawan startup khususnya. Sebelum kita mengakhiri temu-bual ini, Cik Ayu, boleh Cik Ayu berikan seberingkas nasihat kepada para usahawan PKS startup ini agar mereka dapat menjalankan perniagaan dengan lebih berhemah dalam menguruskan keuangan mereka, terutama dalam norma baru aktiviti perniagaan dan sosial semenjak negara dan dunia menghadapi dilanda oleh virus COVID-19 ini? Pesanan saya yang utama adalah satu, tidak berputus asa dengan apa sahaja cabaran yang dihadapi, dan juga teruskan yakin dengan perniagaan yang telah dimulakan.
rebut peluang terutamanya daripada pihak kerajaan dan juga institusi perbankan yang telah seperti Afin Bank yang telah menyediakan bantuan-bantuan kewangan kepada para usahawan ini. Terima kasih kepada Cik Ayu Doha kerana telah sudi datang untuk ditemu bual bersama kami, dan sebenarnya banyak ilmu ataupun maklumat perkongsian yang telah diberikan, dan semoga ianya bermanfaat kepada ramai usahawan di luar sana. Afin Bank sentiasa untuk anda.